Oh, lambat pula merata. Okey. So, hari ini kita akan buat buku teks, okey. Muka surat 155, tajuk besarnya manfaat kemajuan teknologi dan tajuk kecilnya adalah teknologi rumah pintar. Okey, siapa tahu tentang teknologi rumah pintar? Siapa boleh cakap kat saya apa itu teknologi rumah pintar? Okey, siapa boleh cakap? Ha? Apa yang awak faham tentang teknologi rumah pintar? Awak dengar suara, awak dengar tu dah okey dah. Ha? Okey. So, sebelum kita melangkah jauh, kita tengok video ni ya. Dengar tak suara tu? Dengar. Dengar tak? Dengar. That's good. Pemasangan panel fotovolta PV solar di atas permukaan air mampu meningkatkan tahap kecekapan penjanaan tenaga. Hasil kajian dilaksanakan Tenaga Nasional Berhad TNB mendapat air menyejuk panel tenaga pada tahap Teknologi Hijau TNB Research Sdn Berhad Muhammad Razwan Ruslan diserak oleh PV yang dipasang pada bangunan atau di atas tanah berkurangan apabila suhu semakin tinggi. Okey. So, itu adalah video tentang sedikit mengenai apa itu teknologi hijau. Yang saya tengok tadi, teknologi hijau adalah satu teknologi yang mesra alam sekitar lah. Seperti mana yang awak tahu, bila kita elektrik ini bila kita nak elektrik, kita kena buat empangan. Mana kita, orang kata, kita terpaksa menebang pokok-pokok dan sebagainya, itu mana tidak mesra alam. Okey. Begitu juga dengan kereta. Kereta ni kalau hari ini kita menggunakan diesel, menggunakan asap yang boleh mencemarkan alam sekitar. Tetapi dengan kereta elektrik yang kita cipta, maknanya kita lebih menjimatkan tenaga, kos dan sebagainya, tetapi kita juga mesra alam sekitar. Mana teknologi hijau adalah teknologi untuk mesra alam lah. Okey. Begitu juga yang aku tengok tadi, yang Fotova tu kan, ataupun kalau kita panggil tenaga solar. Saya difahamkan di Johor, di yang terbaru di Johor, dia telah membuka satu kawasan yang besar, tapi dia buat atas air.
dibuat atas air di laut di perairan Johor, antara laut Johor dengan Singapura. Dia dah buat mana kita menggunakan kita menjana tenaga elektrik menggunakan uh, tenaga solar. Begitu juga di negara-negara luar negara yang kita tadi, teknologi ini juga terlampau diperkembangkan. Dan panel solar yang terbesar di dunia terletak di China. China dia buat satu kawasan tenaga solar yang besar. Dia menjana tenaga elektrik menggunakan tenaga solar. Okay. So itu adalah salah satu kemajuan teknologi yang ada pada hari ini dah. Okey, seterusnya saya nak tengok balik. Okey, awak buka balik buku teks awak. Buku teks muka surat 155. Semua ada buku teks kalau tak ada boleh tengok di sini. Okey, so buku teks mendengar dan bertutur kemahiran rumah pintar. Okey, Ipai baca Ipai semua Ipai. Buat dialog tu Ipai, dialog je. Okey Guru. Hak berdialog tu kah? Dialog je semua. Apakah maklumat yang? Ya. Apakah maklumat yang sedang kamu baca, Jin Hui? Saya sedang membaca maklumat tentang teknologi rumah pintar. Maklumat ini ditulis oleh seorang pakar keselamatan rumah. Tolong ceritakan kebaikan teknologi itu kepada ayah. Ayah ingin mengetahuinya secara lebih lanjut. Teknologi rumah pintar. Okey, yang pertama, teknologi rumah pintar. Teknologi rumah pintar ni yang dah banyak sekarang berada di negara kita. Okey, saya rasa awak pun. Siapa ada rumah ada teknologi rumah pintar ni? Okey, yang pertama, barangan elektrik rumah dapat dikawal melalui telefon bimbit. Siapa rumah dia, apa-apa alatan dia kawal dengan telefon bimbit? Ada? Ada tak? Tak ada. Awak tak canggih lagi lah. Nanti mungkin awak besar-besar pandai ada. Contohnya kalau kat rumah saya ni lampu. Saya ada satu beli lampu. Lampu beli je dalam Shopee, harga RM20 je. Okey, dia guna, tapi yang pentingnya awak ada internet lah. Okey, awak boleh kawal lampu tu. Okey, awak nak tutup, awak tidur lupa awak tutup lampu. Awak ambil telefon, awak boleh kawal. Awak nak tutup ataupun awak nak on ataupun off. Ataupun awak nak cahaya tu terang ataupun malap. Hari kita boleh hejah dalam telefon. Begitu juga Xiaomi juga. Xiaomi saya banyak guna Xiaomi. Penapis udara. Sekarang ni kalau saya nak keluar rumah je saya tak ingat. Dah tutup belum? Okey, saya boleh menggunakan telefon pintar, telefon. Nak kita buka tutup kan alatan tadi. Yang ketiganya switch. Ada satu switch. Switch ni kita switch macam biasa. Dia plug macam biasa. Contohnya plug tu awak tu buka dia ada 2 atau 3. Contohnya awak buka TV, komputer dan sebagainya. Okey, kalau awak nak tutup je TV tu awak tak payah bangun. Okay, awak buka je telefon, awak tutupkan di situ. Maknanya dia akan off secara automatik. Okey, itu banyak lagi alat-alatan lain yang kita menggunakan dikawal menggunakan telefon pintar. Okey, yang kedua alat keselamatan rumah seperti penggera, kunci pintu serta paparan data tertutup CCTV dapat dikawal dengan jauh. Yang ini juga ada. Yang pertama kunci. Sekarang tak adalah kunci tu, yang saya tengok kunci pintu. Kunci pintu dia menggunakan sentuhan tangan ataupun telefon bimbit. Ya, juga boleh dikawal. Tapi lock tu saya tengok dalam kat internet pun harga dia paling murah RM2,800 lebih. Okey. Begitu dengan contoh tu, mana kunci pintu ni? Contohnya anak awak.
awak lah kan, pergi sekolah balik, mak awak pergi kedai. Awak telefon mak awak, mak nak balik rumah tutup. Mak awak pun buka pintu melalui telefon dia, awak boleh masuk. Okey, yang kedua, kamera di atas CCTV. Yang ini juga ada kat rumah ada satu. Awak boleh gunakan, contohnya awak duduk kat sekolah kan. Tiba-tiba awak rasa, aku rasa ada benda masuk rumah aku kan. So awak pun buka telefon awak boleh tengok kamera CCTV itu secara atas talian. Dikawal juga, awak nak gerak ke, awak boleh bergerak 360 darjah dan sebagainya. Kebanyakan sekali kita menggunakan telefon pintar. Masa dan bateri dapat dijimatkan. Okey, masa dan bateri lah. Contohnya kalau awak guna TV, tak tutup TV malam, TV tu antara alatan yang menggunakan watt elektrik yang tinggi. Okey. Tapi contoh yang switch tadi, kita boleh set. Okey, contohnya pukul 12 dia tutup automatik. Walaupun kita tidur pukul 12 dia automatik dia tertutup. Kita boleh set. Mana kita boleh menjimatkan elektrik. Sistem pencahayaan dapur dalam rumah dapat dikawal secara automatik. Yang ini pencahayaan ni ada sekarang ni yang terbaru, awak tengok je dalam Shopee dan Lazada ada jual dalam internet. Nak buka tingkap dengan tutup tingkap secara automatik. Contoh awak nak buka tingkap, dia buka kan, nak tutup dia tutup secara automatik. Dia menggunakan telefon bimbit. Banyak sekali dia menggunakan telefon bimbit. Menghantar amaran terus kepada telefon bimbit pengguna bila berlaku pencerobohan. Yang ini banyak yang ini banyak. Cikgu sekolah kita pun ada seorang dulu. Okey, dia pasang alarm ke rumah dia. Tiba-tiba telefon dia bergegar menghantar satu isyarat bahawa rumah dia diceroboh. Okey, so dia buka CCTV, dia tengok ada pencerobohan. Dia terus telefon polis. So maknanya walaupun kita berada di tempat yang jauh, kita boleh kawal rumah dia, kita boleh tengok rumah kita. Contohnya alarm dan sebagainya, ada cuba orang curi masuk, kita dapat mesej, kita tahu. Okey. Sekiranya pengguna terlupa untuk menghidupkan penegera sebelum keluar rumah, mereka dapat mengaktifnya pada bila masa. Yang ini contohnya sampai sekolah, tak ingat nak buka. Contohnya buka je telefon, kalau ada talian internet, kita terus boleh buka ataupun on, atau off ataupun on sesuatu benda. Itu adalah teknologi yang ada pada hari ini lah. Okey. So awak ni, saya rasa awak akan melalui situasi ni. Sebab situasi ini dah masuk ke negara kita. Teknologi ini dah masuk ke negara kita. Bukan sahaja teknologi ini berada di luar negara, tapi dia sudah berada di negara kita. InsyaAllah, saya rasa awak pun dalam 2-3 tahun lagi awak akan merasai teknologi rumah pintar ini. Okay? Begitu juga dengan awak tengok dalam tadi kita ada kereta hibrid, kereta yang menggunakan pengecas elektrik dan juga minyak. Dia juga ada teknologi. Di Malaysia pun dah ada sekarang ni. Di Malaysia pun dah ada. Okay? Siapa yang pernah pergi ke KLCC, awak turun ke level 2, level 1 ke level 2 di KLCC, tempat parking kereta tu, dia ada satu tempat khas. Okay? Siapa yang menggunakan kereta hibrid ini, dia boleh parking, dia boleh cas kereta dia menggunakan satu pengecas. Dia ada pengecas dia lah. Dan saya diberitahu ada beberapa tempat Petronas, Petronas, stesen minyak yang menggunakan yang menempatkan ataupun yang membuat tempat pengejas untuk kereta elektrik. Okey, selepas ni tidak pelik benda ni. Okey, dan saya rasa awak pun akan merasai pengecas kereta elektrik ni. Kereta elektrik ni digunakan elektrik. Okey, saya pernah tengok kereta elektrik ni yang awak tengok tadi lah, yang Toyota tu. Okey, dia untuk sekali cas dia boleh gerak dalam 80 km. Okey, kalau nak balik Kelantan ni kan 2-3 kali cas baru sampai di Kelantan. Okey, tapi kalau awak contohnya contoh kalau lah saya ni daripada rumah saya nak pergi ke sekolah Peru tu dalam 5 km. Okey, pergi balik 10 km. So 8 hari sekali, seminggu sekali saya kena cas. Itu termasuk lagi yang lain. Okey. Tetapi kalau cas mati, kalau mampu tak salah kan? Tak. Dia ada dua sistem. Satu untuk jimatkan dia gunakan elektrik.
Tapi apabila elektrik dah habis, dia menggunakan minyak macam biasa. Ini teknologi yang ada pada hari ini lah. Okey, dan kenapa kita buat ni? Sebab dia untuk menjimatkan tenaga. Okey, kereta tu tetap pakai diesel lah, tak keluarlah asap hitam tu. Okey, itulah satu teknologi yang dicipta untuk memelihara alam sekitar. Okey, seterusnya. Okey, pengesal penyakit denggi. Okey, seperti yang awak tahu, penyakit denggi ni dulu penyakit denggi adalah satu macam ni lah juga macam COVID-19. Okey, tahun 80-an 90-an dulu, denggi ni adalah satu penyakit yang serius, boleh membawa kematian. Sampai ini juga. Okey, denggi tu juga dulu dipanggil pandemik, pandemik denggi. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lain. Kalau awak belajar sejarah, tahun 60-an, tahun 50-an, okey, 70-an, kita ada penyakit kusta dan sebagainya. Okey, denggi juga lah macam COVID-19 lah dulu. Okey, apabila denggi ini hidup dalam keadaan kita seperti COVID-19 ini, kita akan panggil dia endemik. Maknanya penyakit yang ada di sekitar dia tak akan hilang sampai bila-bila. Cuma kita saja kena mengawalnya. Dulu pun dah sama denggi Dulu denggi kita nak dulu mungkin dia tak secanggih pada tahap inilah. Okey. So saya nak seorang baca. Siapa nak baca? Saya. Ipeh pula. Online ada online. Siapa baru masuk ni? Yusran. Yusran tu siapa? Yusran Yusran tu siapa? Naim. Naim ada Naim. Naim? Siapa Mi tu? Rosriza. Siapa Rosriza? Arif cikgu. Okey, Arif baca Arif. Berlakon ni ke? Baca dulu. Dua Bentar. perenggan. Pengesahan penyakit denggi. Kejayaan negara dalam bidang bioteknologi amat membanggakan. Kemajuan dalam bidang ini telah membantu ahli sains menghasilkan produk yang sangat bermanfaat kepada pengguna. Produk ini dihasilkan diiktirafkan bukan sahaja oleh masyarakat Malaysia tetapi juga masyarakat dunia. Antara produk yang dihasilkan menerusi kemajuan bioteknologi termasuklah pengesahan penyakit denggi. Satu. Profesor IR. Dr. Fatimah binti Abdul Rahim, seorang jurutera bioperubatan telah mereka Binti Ibrahim. Apa Abdul Rahim pula? binti Ibrahim, seorang jurutera bioperubatan telah mereka cipta satu platform yang dapat mengesan kehadiran virus denggi dengan hanya menggunakan sekeping cakera padat. Cakera padat ini dilengkapi dengan teknologi pengesan nano. Ciptaan beliau ini bukan sahaja merupakan yang pertama di Malaysia, malahan di dunia. Okey, terima kasih. Imam Wadah. Sama-sama. Di mana Imam Wadah? Imam Wadah. Senyap juga. Amni? Amni? Ya. Okey, baca. Sambung. Untuk menggunakan kaedah
Untuk menggunakan kaedah pengesanan ini, doktor sedikit sampel darah pesakit perlu diambil. Darah hanya diambil di hujung jari pesakit seperti saringan ujian diabetes. Kemudian, darah pesakit perlu dititiskan di atas cakera padat. Cakera padat ini mempunyai beberapa saluran lain yang sudah dimasukkan dengan cairan tertentu. Cairan ini dapat mengenal pasti dan mengasingkan virus dalam masa yang singkat. Jika teruskan. Jika sampel darah yang sama diuji dengan kaedah ELISA, tempoh yang diperlukan untuk mengenal pasti virus mengambil masa sehingga seminggu. Namun begitu, dengan menggunakan cakera padat tersebut, masa yang diperlukan hanyalah 30 minit. Keputusan yang diperoleh pula ialah 95% tepat. Selain itu, habiskanlah sikit. Selain itu, kaedah pengesanan ini jauh lebih murah berbanding dengan kaedah konvensional. Kaedah ini tidak memerlukan kelengkapan makmal yang mahal serta ruang yang besar. Kaedah ini hanya memerlukan pemain cakera khas yang kecil dan dapat dipindahkan ke mana-mana. Kos pengeluaran bagi alat pemain cakera ini kurang daripada 1,000 RM1,000. Okey, terima kasih. Pengesah penyakit denggi pengesah penyakit denggi. Ini adalah satu kejayaan bagaimana seorang saintis profesor seorang jurutera perubatan telah mencipta satu alat untuk mengesah penyakit denggi. Okey, dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Okey, so daripada yang awak baca tadi, okey, membuat rumusan. Saya nak awak buat rumusan. Okey, rumusan dia senang je. Cikgu, macam mana nak buat rumusan? Dia senang je rumusan. Saya hanya nak awak buat secara awak kena buat masuk tersurat dan tersirat. Okey, masuk tersurat dan tersirat. Tersurat maknanya apa yang ada dalam buku teks. Faham? Okey, untuk tersurat, contohnya awak ambil dalam buku teks. Okey, contoh buku teks, yang mana buku teks tadi, kejayaan Malaysia lebih membanggakan. Kemajuan dalam bidang ini telah membantu Malaysia menghasilkan produk yang sangat bermanfaat kepada pengguna. Produk yang dihasilkan diiktiraf bukan sahaja di peringkat Malaysia, tapi di peringkat dunia. Okey. Cakera ini dilakoni, okey. Ya itulah antara produk yang dihasilkan diiktiraf di peringkat dunia. Contoh yang kita nak tadi, okey, produk yang dihasilkan diiktiraf diiktiraf peringkat dunia. Okey, maknanya yang pertama tersurat. Apa yang tersurat dia? Tersirat. Apa yang tersirat dia? Kepakaran saintis. Okey, saintis negara mendapat perhatian di peringkat antarabangsa. So awak kena buatlah. Apa isi tersurat, apa itu tersirat. Tersurat apa yang ada dalam buku teks ni. Okey, awak boleh buka buku teks apa yang tersurat. Contoh lagi, darah, okay.
Cekran padat ini mengandung beberapa saluran air yang dimasukkan ke dalam cairan tertentu. Cara dapat mengesam menghasilkan virus dalam masa yang singkat. Cara yang ini dapat masa singkat, mana boleh menjimatkan masa. Dengan teknologi ini, dia boleh menjimatkan masa. Kalau dulu mengambilkan beberapa hari, tapi menggunakan teknologi ini hanya kita boleh menjimatkan masa. Begitu juga kos pengeluaran. Kos pengeluaran bagi alat cekran ini kurang daripada 1,000. Maknanya itu yang tersurat. Yang tersirat apa dia? Yang tersirat memerlukan kos yang sedikit jimat daripada RM1 berbanding dengan kaedah yang lama. So yang ini awak kena buat dalam buku pemahaman lah. Buat dalam buku pemahaman pengesal penyakit denggi. Saya nak awak cari isi yang tersurat 3. Saya nak 3 je. Isi yang tersurat dan isi yang tersirat pun 3. Okey, awak kena, kalau boleh, kalau awak pandai, awak boleh buat 2 macam ni. Okey, 2 belah. Di sebelah kiri tersurat, di sebelah kanan tersirat. Tersurat, isi yang ada dalam buku teks. Salin je dalam buku teks. Isi yang tersirat, pendapat awak. Apa yang awak faham tentang apa yang awak baca tadi. Okey, yang mana dia tidak ada dalam buku teks. Okey, boleh Ada persoalan? Okey, itu Sama yang kedua, mengesal penyakit denggi dalam buku teks muka surat 156 ni baca dan cari isi tersurat dan tersirat. Cari nak 3 je, saya tak nak awak buat banyak. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Okey, seterusnya, awak tengok buku teks balik. Okey, terus kita tengok buku teks balik. Buku teks seterusnya muka surat 157. 157 ni penulisan. Yang ini awak tinggal dulu. Hari ni kita nak mengajar penulisan. Okey, yang penulisan ni saya nak ajar lain kali. Okey, sebab awak dah ajar, saya dah ajar yang menulis yang muka surat 156 ni. 157 awak biarkan dulu. Kita masuk ke bahagian tata bahasa. Okey, untuk tata bahasa awak buka muka surat 158. Okey, 158 iaitu kata hubung. Okey, kata hubung untuk awak boleh tengok dalam buku teks. Okey, dalam masa sama awak boleh tengok slide yang saya nak kongsi dengan awak Okey, dalam buku teks, okey, 157 tadi kita ada kata hubung. Okey, kata hubung. Okey, saya nak bentangkan. Okey, apa itu kata hubung? Okey, kata hubung adalah kata tugas yang digunakan untuk menghubungkan kelasa dalam ayat majmuk. Okey, seperti yang awak tahu, ayat majmuk adalah ayat yang mempunyai 2 predikat tapi 1 ayat. Dalam 1 ayat, dia ada 2 predikat ataupun 2 maksud. Okey, maknanya 2 ayat jadi kalau jadi 1 ayat, maknanya kita ada ayat majmuk. Oleh itu, kaitan antara kata hubung dengan kelasa adalah seperti berikut. Kelasa ni ayat lah. Kata hubung dengan kelasa. Contohnya, kelasa ni, contoh kelasa yang pertama, Ali suka main bola. Kata hubungnya dan. Kelasanya, Ahmad suka main bola. Okey, kelasa dia Ali dan Ahmad. Okey, kelasa Ali dan Ahmad. Dan itu adalah kata hubung. Okey, Ali dan Ahmad suka main bola. Itu contohnya lah. Okey, kelasa dengan kata hubung. Dia gabungkan. Okey, maknanya 2 itu kita gabungkan. Begitu juga dengan kata hubung ini digunakan untuk menghubungkanlah. Okey, 2 ayat. Okey, contoh kata hubung selain dalam buku teks awak itu, kata hubung lain adalah tetapi, atau, dan, serta, lalu, sambil, kerana, sementara, supaya. Okey, saya akan bagi satu contoh ayat kata hubung. Sambil. Okey, sambil. Ibu memasak nasi di dapur sambil
mendengar radio. Sambil ini bermaksud dua pekerjaan yang dilakukan secara serentak. Okey, sambil maknanya dua pekerjaan, dua kata kerja yang dilakukan serentak. Contoh lain, ayah membaca surat khabar sambil mendengar radio. Ada baca surat khabar, dengar radio. Benda dua predikat itu dia digabungkan dengan sekali dalam satu masa. Okey. Contoh lain atau ni pilihan. Okey, atau ini pilihan. Ibu terpaksa memilih untuk membeli kereta atau motosikal kepada anaknya. Kepada Ifan. Ibu terpaksa memilih untuk membeli kereta atau motosikal. Maksudnya pilihan. Nak beli kereta atau motosikal? Pilihan. Okey, itu adalah contoh kata hubung. Okey. Kalau awak tengok dalam buku teks, okey, dalam buku teks pun ada contoh kata hubung. Okey, buku teks buku teks awak buka muka surat 158 tu, dia ada 12 itu kata hubung. Dan semasa, kerana, supaya, ketika, bahawa, apabila, yang. Dia ada, ni permainan ular, undur, mula dan sebagainya. Okey, so awak pun kata, cikgu. Okey, so untuk hari ini kita tak adalah untuk hari ini saya nak buat kuis menjawab kata hubung tetapi menggunakan benda lain. Macam ni. Okey. Kita undi dulu. Siapa nak jawab, dia jawab. Okey. Sekarang ni saya baca balik. Kimi, Amni, Ife, Arif, Imawadah, Arisa, Firdaus, Hazikuddin, Zulaika, Naim, Yusra. Siapa aku saya tak tulis nama? 2, 4, dan 8, 10, 11. Berapa orang ada ini? 10. Arisa tak ada. Arisa tak ada. Okey, Arisa buat. Arisa Iman saat ni dia ada. Okey? So, saya akan pilih seorang secara rawat dan nanti saya akan tunjuk soalan dia. Okey? Are you ready? Okey. Yes. Orang yang pertama. Orang yang pertama, nama Amni dah. Okey. Mana Amni? Amni ada Amni? Ada. Amni akan jawab soalan yang pertama. Okey, soalan pertama. Okey, Amni, pilih soalan dia. Awak nak kotak nombor berapa? Awak nampak tak? Nampak. Okey, pilih soalan apa awak nak. Dia ada 30 soalan, pilih salah satu. Nombor 1. Nombor 1. Dalam masa 30 saat, planet ini beroperasi 18 jam setiap hari, kosong hari Jumaat. Kecuali. Betul. Okay, next. Untuk seterusnya, soalan kedua. Okay, kita putar dahulu. Siapa yang akan jawab soalan yang kedua? Okey, Naim. Mana Naim? Naim, 1. Naim. 2.
Naim. 3. Okey, Naim tak ada. Okay, kita pilih orang lain. Okey, Zulaika dah. Zulaika 1. Zulaika 2. Zulaika 3. Zulaika pun tak ada. Dah keluar. Okey, seterusnya. Firdaus. Cikgu. Firdaus ada? Firdaus ada? Firdaus? Ada, Cikgu. Ada. Ah, Okey, Firdaus. Okey, awak boleh pilih soalan nombor 2 hingga nombor 2 hingga nombor 30. Nombor 2. 2. Okey, 30 saat dari sekarang. Harun membaca komik menunggu namanya dipanggil oleh doktor. Hmm. 15 saat. Sementara. Okey, betul. Okey, next. Untuk seterusnya, kita pusing lagi. Siapa yang akan menjawab? Okey. Yusran. Yusran atau Yusran? Yusra Ammar ni. Ke nama siapa Yusra Ammar? Yusran? Yusran 1. Yusran 2. Yusran 3. Okey. Yusran tak ada. Kita pilih ke Ipe. Ipe dah Ipe. Ipe 1. Ipe 2. Ipe 3. Tak ada. Ipe. Nombor 3 hingga nombor 30 Ipe. 29. 29. Wishu minum air 4 gelas terlalu dahaga. Kerana. Okey, betul. Okey, next. Untuk soalan seterusnya. Okey, kita pusing lagi. Ada 4 orang dah. Imawadah ada? Ada. Okey, Imawadah. Seterusnya Imawadah. Soalan Imawadah. Okey, soalan nombor 3 hingga 30 kecuali 29. 17. 17. Banjir, gempa bumi merupakan bencana alam yang sering berlaku di setengah negara. Seraya. Hingga. Okey, Seraya. Hingga. Salah. Salah. Hingga. Salah. Habis salah dah. Gegar. Start again. Okey. Seterusnya.
Seterusnya kita tengok siapa yang terkena. Ada 3 orang ni. Azikuddin dah? Ada. Okey, kita tengok Azikuddin untuk soalan awak. Okey, 1, 2, 3, 17, 29 dah guna. Orang lain pula. 7. 7. Kedai emas itu dibuka pada hari kosong, hari Ahad. Kecuali. Pandai. Okey, seterusnya. Ada berapa orang lagi ni? 2 orang lagi tak? Okey, kita spin dulu. 2 orang ni. Kimi dengan Arif ya. Kimi. Okey, Kimi. Soalan nombor apa, Kimi? Kimi? Senyaplah, Kimi. Kimi tak ada. Okey, Arif. Mana Arif ni? Ni cikgu. Okey. Soalan apa awak nak? Nombor sebelah. Nombor sebelah. Kenek membaca majalah kesukaannya, mendengar radio. Sambil. Sambil. Sebab waktu saya dah hoyak ya tak? Okey. So, okay, next. Dah habis ya kan? Habis lah. So, itu sahaja untuk bahagian ni. Nanti link ni saya akan berikan. Link ni saya akan berikan soalan ni kepada awak. Okey, awak boleh buka dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp kelas untuk kuis kuis bahasa Melayu. Kuis bahasa bahasa Melayu. Okey, kata hubung. Okey. Okey, so dalam WhatsApp tu saya dah masukkan. Okey, awak boleh jawab lah. Soalan dia sama je. Dah ada yang lain. 1, 2, 3, 7, 11, 17, 29 ni dah ada jawapan dah. Yang lain tu kita boleh tengok lah. Selepas ni. Okey, siapa tu nanti kita boleh tengok lah. Nombor 1, 2 dan 3. Soalan tu saya dah bagi kepada awak. Okey, itu saja untuk hari ini. Sebelum berpisah, saya ada satu lagu untuk awak. Okey, sebelum berpisah, mari kita dengar lagu. Lagu dia Kata Hubung. Kata hubung pada lagu. Dengarkan lagu Kata Hubung. Bentuk kata ini kerap muncul, membezakan ayat tunggal dan majmuk, mengembangkan ayat dalam ulasan. Jika walaupun hingga kerana semasa apabila, tak kala supaya semoga agar sementara. Lalu atau dan tetapi samping serta malahan kemudian, ada 3 lagi perlu diingat dia, bahawa untuk ulang-ulang lagi sampai engkau tidak nanti kau rasa menyesal. Nak bina ayat makan masa sepenggal.
Okey, so itu saja untuk hari ini. Yang pertama, pastikan awak siapkan latihan dalam buku TED muka surat 156 kata apa ni? Ayat tersurat dan ayat tersirat. Dan yang kedua, pastikan awak jawab soalan kata hubung tadilah. Dan itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita berhenti di sini. Okey, so tadi yang pertama kita dah belajar membaca. Lepas tu kita buat kata kata isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat kita buat isi tersurat 3, isi tersurat dan tersirat buat 3. Tersurat 3, tersirat 3. Lepas tu buat kuis yang saya bagi dalam WhatsApp. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum.